Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Okey, hari ni kita boleh streaming dekat kebun kecil tepi rumah ya. So seperti biasa ni, ini session seminggu sekali ni adalah sesi soal jawab gardening bersama saya Azam Petani OKU. Sementara tu boleh immediately boleh terus tanya soalan dengan type soalan apa-apa saja soalan gardening dekat bawah tu, dekat komen ya. Type je apa-apa soalan, insya-Allah saya akan jawab on the spot. Saya akan jawab persoalan anda. Dan juga sementara tu juga boleh check kami punya link kat bawah ni. Link kat bawah tu adalah collection of all the links yang store online kami lah, 3Q's Garden. Boleh check kat sana, kami punya store online kat sana. And then sementara saya tunggu soalan daripada tuan-puan dan puan-puan tu, please give me 1 or 2 minutes. Saya nak set up untuk streaming dekat device satu lagi. Please sekejap je, 1 or 2 minutes only. Ya, sementara tu boleh terus tanya soalan. Apa-apa nak tanya boleh terus tanya, boleh terus type dekat bawah tu, insya-Allah. Sambil-sambil tu juga nanti kita akan share some other tips, gardening tips, dan oleh kerana kita sekarang dekat dalam kebun kecil tepi rumah kami, inilah 3Q's Garden. So nanti kita akan tengok samalah aktiviti harian kami, apa benda yang kami buat dekat kebun macam ni. Diorang pun sementara ni tolong doakan, insya-Allah moga-moga Allah tahan sekejap hujan bagi at least bagi habis kita punya session ni. Minta tolong tahan sekejap hujan ni ya Allah. Ya, insya-Allah, amin. Bagi sekurang-kurangnya sampai habis live pun jadilah. Ya. Sekarang ni memang tiap-tiap hari hujan, tiap-tiap petang hujan, dan daripada sehari dua ni pun saya dah terfikir dah, jadi ke nak buat live dekat kebun hari ni, dekat kebun kecil tepi rumah ni. Kerana last week kita dah janji dah nak buat live dekat garden macam ni. So alhamdulillah tak hujan lagi petang ni, tapi dah gelap dah memang gelap ni, awan mendung, awan gelap menyelubungi dekat atas tu, bergulung-gulung awan tu. Tapi tak apa, kita buat juga dekat luar. At least kita doakanlah semoga boleh bertahan lah cuaca begini sampai lagi. Okey, dah set up dah yang ni. Okey. So ada apa-apa nak tanya soalan ke apa-apa, boleh terus tanya ya. Okay, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Thank you for watching. Terima kasih kerana menyertai saya punya live streaming hari ini, iaitu soal jawab gardening bersama Azam Petani OKU. Dan sementara tu boleh tanya apa-apa soalan berkaitan dengan gardening, boleh tanya dekat bawah ni. Boleh type dekat komen tu, dan insya-Allah saya akan jawab on the spot. Saya akan jawab terus dekat sini. Apa-apa persoalan berkenaan dengan gardening, insya-Allah saya akan jawab dekat sini ya. Apa benda nak cakap tadi. Dan sambil-sambil tu dekat garden ni, sekarang ni saya dekat dalam kebun saya ni. Kita tengah buat gardening lah sementara ni. Tanya soalan apa-apa dekat bawah ni. Hello, yes, hello, terima kasih. Boleh terus tanya apa-apa soalan berkaitan dengan gardening. Garden je lah, small garden kecil tepi rumah. Jangan tanya pasal pokok durian, jangan tanya pasal repair motor, jangan tanya pasal kereta tak boleh start nak buat macam mana. Itu semua bukan kepakaran saya, itu bukan saya punya bidang. Ya, kita tanya soalan mengenai gardening. Okey, sementara tu tengok saya tengok satu-satu lah. Koyum tengah tanam pokok apa? Nampak tak? Koyum tengah tanam pokok betik. Koyum tengah tanam pokok betik. Itu pokok betik tu adalah pokok betik renek lah. Pokok betik renek. Sekejap kita tengok dekat sini pula. Okey, Koyum tengah buat kerja kat tepi tu. Pokok betik renek ni. Kawan maaf. Ya, kenapa Koyum? Nak cakap maaf. Cakap waktu kawan. Kawan maaf. Make sure maaf. Dia tekan usik maaf dan maaf. Dan tengok maaf. Tengok si Tanah Azam dan tekan love.
tekan you. Sama tekan you. Macam mana? Okey, tekan love. Okey, thank you Koyit. Okey, pokok betik renek yang Koyum tengah tanam tu, itu memang selalu kami tanam, memang banyak kami tanam dekat kebun kecil tepi rumah kami ni. Ada beberapa pokok kat sini yang bestnya pokok betik kami ni, pasal dia tinggi dia lebih kurang 5-6 kaki je maksimum. Ya, 5-6 kaki je dia tinggi dia. Dan buah dia pun banyak buah dia. Memang setinggi tu je. Itu yang best tu. Jadi, sampaikan Koyit sendiri boleh petik sendiri buah tu. Jadi kalau pokok betik yang biasa tu, yang tinggi-tinggi tu, dia susah lah sikit kan nak petik. Jadi kena colok lah apa semua. Tapi ni pokok ni dia memang 5-6 kaki dia punya maksimum. Sangat lebih kurang tinggi Koyit je tadi. Jadi memang dia seronok lah, dia orang semua seronok pokok betik tu, rendah-rendah dah berbuah, rendah-rendah boleh petik buah sendiri. Itu pokok betik renek. Dahsyat lah Koyum. Tanya apa-apa je soalan berkaitan dengan gardening, berkaitan dengan ni. Dan sambil-sambil tu, actually kami ada kami ada 2 produk baru lah. Kami ada 2 produk baru yang baru kami launching dalam 2-3 hari sudah ni. Iaitu stevia dan juga stevia kering dan juga dried lemon kering. So kalau tuan-puan biasa tengok saya punya streaming, biasa tengok saya punya perkongsian dekat dalam platform yang ni yang colour biru ni, tuan-puan mesti boleh tengok yang antara amalan saya setiap hari ialah apabila saya minum saya tak bubuh gula. Tak kisahlah air apa pun, air teh ke, kopi ke, Nescafe ke, memang tak bubuh gula langsung. Even kalau saya keluar dekat kedai pun, pergi minum dekat kedai, makan dekat kedai pun, air yang saya order selalunya teh O kosong tak mau gula ataupun kopi O kosong tak mau gula, ataupun pagi-pagi breakfast dah sudah. Okey. Ataupun pagi-pagi breakfast Nescafe O tak mau gula. Nescafe O sedap pun tak ada gula. Memang tak sedap. Kopi pun tak sedap. Jangan tipulah, memang tak sedap. Biasa pun macam mana pun memang tak sedap. Memang tak sedap. So, many orang putih punya kata-kata orang putih ialah it's an acquired taste. Dalam bahasa Melayunya lebih kurang macam benih strawberry roll. Ada soalan pertama, benih strawberry roll boleh tanam di cuaca panas ke? Sekejap saya pergi habiskan ni sikit je dan saya cerita. Dan memanglah tak sedap. It's an acquired taste. Orang putih cakap. Dalam bahasa Melayu maknanya kita kena mempelajari untuk menyukai rasa macam tu. So jadi bila dah lama dah buat macam tu, memang saya dah biasa dah minum kopi pahit, Nescafe O pahit, tu semua dah biasa dah. So, tapi sekarang tak payah lagi. Sekarang saya dah mula tanam stevia dekat kebun kecil tepi rumah kami ni. Stevia kami tanam sejak daripada awal tahun dahulu, dan kemudian dah mula ada hasil dah, dan kita kutip daun pun dah besar-besar, dan kami kutip hari-hari untuk dikeringkan, untuk dijadikan pemanis asli dalam minuman. So that's why now sekarang bila air bancuh air kopi ke, teh ke, Nescafe ke apa ke, air akan bubuh 2-3 helai daun kering stevia tersebut. Untuk 1 jug bubuh 2-3 helai. For me 2-3 helai pun dah cukup manis. Lebih lagi manis lah. So itu adalah produk terbaru kami sekarang ni. Salah satu produk terbaru kami iaitu daun stevia kering. Boleh dapat dekat dalam store tu. Ada dekat sini, kalau dekat tuan ni ada dekat situ, dekat saya showcase produk kat sana, daun stevia kering. Okey, berbalik pada soalan tadi, benih strawberry lowland boleh tanam di cuaca panas? Ya, memang boleh tanam. Okey, buat tu tak apa. Koyum dia rajin nak transfer pokok hari ni. Memang boleh ditanam di lowland, dan memang selalu kami buat dekat sini, dan banyak orang yang dah mendapat hasilnya. Cuma ada cara-cara yang tertentu untuk pencambahan benih tu pun ada cara dia tersendiri, untuk penjagaan dia pun ada cara dia tersendiri. Saya nak cerita memang panjang, tetapi in my second live session yang tuan boleh tengok dekat dalam my Shopee main page tu, klik dekat bahagian live, tengok
session yang nombor 2, saya rasa 6 hari bulan September, 6 atau 7 hari bulan September, saya tak ingat. Tapi boleh tengok yang second one. Yang first kali is 30 hari bulan Ogos. The second one is 6 September rasanya. Tengok yang session yang tu, ada saya tulis dekat sana, ada saya cerita pasal ramai orang tanya pasal strawberry on that second session tu. Tuan boleh tengok balik, so boleh tengok balik recording tersebut. Boleh tengok balik recording tersebut untuk saya ada menceritakan dengan panjang lebar mengenai strawberry lah, cara pencambahan biji benih dan cara penjagaan dia. Macam boleh tengok on my second session tu. Lihat dekat bahagian live tag tu. Boleh tengok pokok daun stevia yang ditanam tu. Alhamdulillah, memang kebetulan saya nak tunjuk pun. Sekejapnya. Memang kebetulan. Okey, Kuyum nak transfer apa tu Kuyum? Kejap untuk platform satu lagi ni, kejap saya tengok. Okey, inilah dia anak pokok stevia yang kami biakkan daripada keratan. Kalau pokok stevia daripada keratan ni, anak-anak pokok macam ni, dia memang daun dia kecil-kecil lagi. Kalau stevia ni ditanam dalam pasu kecil ataupun ruangan dia tidak mencukupi, ruang dia tidak cukup luas, tak apa, Kuyum boleh transfer terus. Kalau ruang dia tidak cukup luas, maka dia akan mengeluarkan, daun dia tidak akan berkembang, daun dia akan kecil-kecil. So jadi untuk kita dapatkan daun stevia yang panjang-panjang, yang besar-besar, jadi kita perlu berikan dia space yang mencukupi. So untuk ini, anak-anak pokok yang kita baru biakkan ini akan Kuyum transfer ke dalam one of our planters box ni kat sini. Ya, ini untuk pertambahan lah. Sekarang orang dah mula order dah stevia kering kami. So kena tanam lebih banyak lagi lah. Dengan banyak lagi dekat belakang-belakang tu. So inilah anak pokok stevia yang kecil-kecil. Be careful Kuyum, yang bagi tercabut. Ni. Okay, boleh tanam terus. Tanam ketiga tu. Okay, tak apa. Kita bagi kami tu boleh tengok Kuyum. Okay, so show dekat sini pula. Okey, ini dia. Saya kata tadi, pokok stevia ni, yang ni anak pokok je lah. Yang ni kami baru biakkan daripada keratan. Pokok stevia ni boleh dibiakkan, boleh ditanam dengan biji benih ataupun dengan keratan. Tetapi secara jujurnya saya cakap, biji benih stevia memang sangat susah untuk tumbuh. Sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah untuk bercambah. Saya dah banyak kali dah try, daripada 10 kali try sekali yang naik. Memang banyak, memang susah nak tumbuh. So tetapi cara yang paling mudah ialah melalui keratan. Kita ambil keratan dan kita rendam pangkal dia yang kita potong tu. Sebaiknya kita rendam dengan air yang telah dicampurkan dengan enzim, seperti yang pernah saya share sebelum ni. Yang pernah saya share sebelum ni ya. Jadi bila dia dah mula keluarkan akar, kita boleh cucuk tu, kita boleh transferkan dekat dalam pasu dulu ataupun terus ke atas tanah macam ni. Tetapi biasanya bila kita rendam keratan tersebut, bila kita dan bila dia dah keluar akar tu, saya akan suruh dia orang transfer ke dalam pasu kecil dahulu. Kerana kami nak untuk supaya dia boleh dia punya akar dia tu boleh lebih develop lah dalam keadaan dalam tanah. Bila dia dah mula develop, dia dah mula keluar pucuk, dia dah mula membesar, baru kita pindahkan ke atas tanah macam ni. Okay, boleh Kuyum? Boleh. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ni kita punya, ini salah satu daripada planters box kami ni. Dekat sini ada pokok, dalam ni juga kami tanam pokok kari. Ni pokok kari. Yang ni pokok bunga kantan. Yes, bunga kantan. Okey, bunga kantan. Okey, tengok pokok kari tu, kalau tuan-puan perasan, dia bukan kontot lah, dia terpotong dekat atas tu, nampak tak batang yang besar tu dia terpotong kan. So itu adalah cara untuk saya kawal pokok kari ini supaya tidak menjadi terlalu besar. Pokok kari ini dia memang boleh jadi besar, memang boleh jadi sangat besar. Jadi bila dia jadi sangat besar, contohnya pokok kari kat belakang ni. Okey, kejap kita ubah kamera kejap nak tunjuk. Ini pokok kari belakang ni, nampak tak? Punya besar tu. Bila dia jadi besar sebegitu, dia jadi susah nak kontrol. Dan dia
dia lebih terdedah kepada pelbagai jenis penyakit. Macam daun dia tu dia jadi macam berbintik-bintik, daun tu dia tak jadi hijau yang sepatutnya, jadi macam tu lah. Okey, ni saya tunjuk dekat sini pula. Okey, tu pokok kari tu, tengok kita sentiasa cantas, kita sentiasa potong. So, jadi bila sentiasa rajin cantas, sentiasa rajin potong-potong, jangan bagi dia besar sangat. Tengok daun dia semua cantik-cantik. Boleh tunjuk pun daun ni. Pelan-pelan. Daun dia semua cantik-cantik, elok-elok. Jadi bila Makan ni cantik. kan? Okey, boleh. Okey. Macam tadi. Okey, yang tu pokok kari dekat dalam kotak ni. Dan yang ni pokok bunga kantan. Okay, ni dalam kotak ni. Ada bendi tu. Bendi tu tak berapa nak jadi. Mungkin tak cukup matahari. Kawasan ni memang agak gelap sikit. Dia cahaya matahari dia kurang sikit kat sini. Tapi kurang-kurang pun dia sesuai lah untuk beberapa jenis pokok yang tahan asap. Macam contohnya macam pokok kari tadi. Dan sekarang kita tanam pokok selivia. Kerana pokok selivia ni adalah salah satu requirement dia untuk bagi dia untuk mempercepatkan perkembangan dia ialah dia memerlukan kawasan yang tidak terlalu panas. Jadi kawasan ni dia memang tak panas lah kawasan ni pasal dia agak terlindung lah. Dia terlindung dengan ni lah pokok kantan, pokok ni, pokok daun kari, dan dekat sebelah ni ada pokok sena. Ni pokok sena. So, jadi dia agak terlindung. Jadi dia sejuk sikit lah dekat sini. Jadi sesuai lah untuk kita tanam stevia tu. Dia nak buat apa ya, Kuyum? Nak tanya apa-apa soalan, teruskan tanya apa-apa nak tanya. Okey, tu tadi stevia lah. Okey, ini pokok, ada satu lagi fun fact mengenai pokok bunga kantan ni. Bunga kantan ni nak buat apa ya, Kuyum? Nak tanam salad. Okey, go ahead. Okey, pokok bunga kantan ni pun macam tu juga, kita kena kawal, kita kena kontrol supaya dia tidak menjadi terlalu besar. Memang selalu kita lakukan kita pruning, kita pangkaskan, kita buang dia jadi tidak terlalu besar. Ini pokok bunga kantan ni, bukan saja pokok bunga kantan, jadi pokok bunga apa? Ya, anda nak ikut jejak ayah dah sukakan ni. Terima kasih, alhamdulillah. Penang area mana tuan? Saya dekat Nibun Tebal Seberang Perai ni. Nibun Tebal. Kalau sampai Nibun Tebal boleh kontak saya, boleh nak datang tengok kebun kecil tepi rumah kami di Alu-Alukan. And okey, tadi pokok bunga kantan dan juga keluarga dia macam pokok kunyit, pokok lengkuas tu lebih kurang keluarga-keluarga dia tu. Dia adalah salah satu tanaman yang sangat beneficial untuk kita tanam dekat dalam kebun kita. Kita seboleh-bolehnya kita kena ada satu ruang untuk tanam pokok-pokok sebegini. Kerana pokok-pokok sebegini dia adalah satu jenis tanaman yang amat tidak disukai oleh haiwan perosak, untuk makhluk perosak. Jadi dia memang tak suka langsung. Kerana apa? Kerana pokok-pokok dalam keluarga ini dia mengeluarkan sejenis bau. Bau dia tu sebenarnya bau tu sedap. Bau tu sedap pasal kita buat untuk masakan kan. Kita guna daun kunyit, macam bunga kantan tu kita guna bunga kantan untuk masak. Lengkuas pun kita guna untuk masak. Bau dia tu bagi kita okey. Kita suka kerana kita memang guna untuk masakan. Tetapi bau ni sangat sensitif untuk haiwan perosak, makhluk perosak. Dia sangat sensitif. Dia tak suka bau-bau macam ni. So, jadi bila kita tanam pokok-pokok sebegini dekat dalam garden kita ni, dia akan menjadi pelindungan pertama lah daripada serangan perosak. Perosak nak datang ke garden kita tu, dia nampak ada pokok-pokok ni, ataupun kalau dia tak nampak pun, bila dia dah sampai, dia dapat bau. Dia dapat merasa bau pokok tersebut. Bila dia dapat rasa bau tu, dan bila dia ada bau tersebut, dia jadi tak syok lah, dia jadi tak suka.
dia jadi tak suka untuk meneruskan operasi dia kat situ. And then sebut pasal keluarga tanaman. Minggu lepas ada seorang bertanya mengenai keluarga tanaman. Ada kita masuk sedikit topik keluarga tanaman. Ada di mana saya menceritakan bagaimana pentingnya untuk kita mengetahui keluarga tanaman sebelum kita memulakan gardening kita tu. Jadi itu adalah peringkat pertama lah sebelum kita mulakan gardening, iaitu kita mengetahui kumpulan keluarga tanaman tersebut. Ya, ini adalah penting sebenarnya, kerana good gardening practice is that jangan kita sesekali tanam tanaman yang daripada keluarga yang sama di tempat berdekatan. Kita tak boleh keluarga yang sama tak boleh tanam berdekatan. Macam minggu lepas saya pernah ceritakan sedikit bahawa secara asasnya ialah apabila satu keluarga yang sama, dia akan makan benda yang sama. Serupa juga macam dekat rumah, dekat rumah manusia. Hujan lah. Macam dekat rumah manusia. Kita manusia dekat rumah kita, apa benda yang dimasak dekat rumah tersebut, satu keluarga makan benda yang sama. Ya, jarang-jarang sekali satu keluarga tu dia nak masak banyak jenis untuk setiap seorang ahli keluarga dekat dalam satu rumah tersebut. Itu bagi manusia, contoh. Okey, bagi tumbuhan pula serupa juga. Keluarga yang sama, dia makan benda yang sama, ya. Sementara tu bercakap pasal pest control tadi, itu first protection ya. Ini adalah satu lagi benda yang ada dekat dalam kotak saya, dalam kedai saya, iaitu garlic spray, garlic punya spray untuk mengelakkan serangga perosak. Ini adalah hasil daripada fermentation garlic. Garlic tu kita peram, kita fermentation dengan dia hingga dia menjadi cecair yang pekat dengan bauan garlic yang sangat-sangat kuat. Yang ni kita gunakan untuk spray dekat pokok-pokok untuk mengelakkan daripada serangan perosak. Kau jauh-jauhkan sikit. Dekat sangat. Jauh-jauhkan sikit. Okey, jadi untuk tumbuhan, keluarga yang sama, dia akan makan benda yang sama. Makan di sini maksudnya ialah nutrien yang diperlukannya adalah sama. Nutrien adalah yang sama. Jadi ada beberapa major nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang ni yang kalau secara pertanian konvensional ialah kita panggil, orang selalu biasa dengan term baja NPK. Yang itu adalah nutrien yang penting yang diperlukan, nutrien asas yang paling penting yang diperlukan oleh tumbuhan. So jadi lain-lain tumbuhan, lain-lain tanaman, dia punya keperluan dia lain. Itu pasal bila kalau dalam conventional farming, baja NPK tu dia ada percentage dia tertentu. Baja NPK 20, 30, 40 ke berapa puluh ke. Yang itu adalah kadar dia, N berapa, P berapa, K berapa. So jadi untuk lain-lain tanaman, dia punya keperluan dia lain, dia punya nisbah dia tu lain. So jadi kalau keluarga yang sama, nisbah dia sama. Jadi dia perlukan makanan daripada. Jadi kalau kita tanam dua jenis tanaman dari keluarga yang sama dalam satu kawasan yang berdekatan, dia akan bersaing, dia akan berebut untuk mendapatkan nutrien tersebut. So apa yang terjadi? Selalunya nutrien tersebut akan tidak mencukupi untuk menampung keperluan kedua-dua jenis tanaman tersebut. So jadi the good practice is kita asingkan keluarga yang sama. Keluarga yang sama jangan kita tanam di tempat yang sama. Kita tanam dekat tempat yang berbeza, berjauhan antara satu sama lain. Itu satu. Yang kedua ialah dari segi penyakit. Penyakit pula, bagi penyakit, keluarga yang sama akan attract penyakit yang sama. Kalau satu kena masalah sesuatu jenis penyakit, contohnya satu tanaman tu kena, contohnya kulat lah, kena kulat, maka semua akan terdedah kepada penyakit yang sama.
semua akan terdedah kepada masalah yang sama. Begitu juga dengan perosak. Ya, kalau satu jenis tanaman tu dia terdedah kepada satu jenis perosak, maka semua akan terdedah pada perosak yang sama kerana dia daripada keluarga yang sama. Contoh yang paling ketara ialah, contoh yang paling senang ialah cili ya. Cili sangat mudah sangat mudah terkena serangan aphid. Dan juga begitu juga keluarga-keluarga dia yang sama, iaitu tomato dan terung. Keluarga dia sama. Jadi kedua-duanya akan terdedah kepada penyakit yang sama. Itulah sebabnya the good practice is kita jangan tanam tumbuhan daripada keluarga yang sama berdekatan. Kita semua kena berjauhan antara satu sama lain. Dan tetapi kalau kita tanam berdekatan, satu pasu pun tak apa, dua tanaman daripada kumpulan atau keluarga yang berbeza, tak ada masalah. Jadi nak pergi tanam dulu. Tak ada masalah, kita boleh buat. Kita boleh tanam 2-3 jenis tanaman dalam satu pasu pun tak apa, asalkan daripada keluarga yang berbeza. Contoh yang paling baik ialah tomato dan juga carrot. Kita boleh tanam carrot dengan tomato berdekatan dalam pasu yang sama. Dua-dua akan memberi, ini adalah kita panggil companion planting. Kalau tuan-tuan rajin boleh baca sendiri. Banyak artikel-artikel kat dalam Google pun senang boleh cari. Banyak artikel-artikel menarik yang menceritakan mengenai fenomena companion planting ni. Ada tak sikit separuh dalam 20-30 biji. Okey, sementara tu juga kita saya ubah kamera ni ya. Okey, tengok tu Koyum tengah transfer pokok salad. Okey, pokok salad. Lepas tu Adik nak buah apa tu? Ya. Nak buah biji benih apa? Biji benih. Okey, ruang tanah tu ada kosong lagi. So daripada kita biarkan kosong, kali dia taburkan biji benih ni dekat sekeliling. Ini pokok ni, okey, ni sawi. Ya. Okey, ni sawi. So sawi dengan salad tak ada kena-mengena, tak ada bukannya satu keluarga, memang tak ada kena-mengena langsung lah. Memang tak ada kena-mengena langsung. So jadi kita boleh tanam kedua-duanya berdekatan. So macam tadi, kalau tengok koyun tepi sikit nak tengok. Sekejap. Tengok salad tu pun dah hampir besar dah hampir remaja dah. So jadi saya anggarkan pokok salad tu mungkin akan dia akan perlukan masa dalam 3 ke 4 minggu lagi sebelum kita boleh harvest. So jadi dalam masa 3 ke 4 minggu tu adalah masa yang mencukupi untuk biji benih sawi tersebut tumbuh, bercambah dan juga cukup matang. Kerana sawi cepat, sawi dalam 21 hari, 21-25 hari kita dah boleh harvest. Okey, bercakap mengenai harvest pula ni. Harvest salah satu bestnya bila kita tanam sendiri sayuran dekat rumah ni ialah kita dapat kita boleh tentukan sendiri bila kita nak makan, bila kita nak harvest sayuran kita tersebut. Macam contohnya tadi macam salad tadi tu. Salad tu sepatutnya kita boleh harvest selepas bercambah 45 ke 50 hari. Tetapi kalau kita nak ambil masa kecil-kecil pun tak apa. Begitu juga dengan sawi. Sawi biasanya kalau dekat dalam kebun mereka akan kutip dalam masa tabur sikit macam tu. Dah. Okey dah. Tu babil. Okey, macam sawi ni kalau dekat kebun komersial dia akan dikutip hasil untuk dijual dalam masa lebih kurang 30 hari lebih macam tu. Tetapi kalau sawi ni kalau kita biar dia lama-lama dia akan jadi pahit. That's why kejap tunggu you buat tu dulu. That's why mesin tengok jap. That's why kalau kita beli sayur dekat especially sawi lah, kalau kita beli sayur dekat market selalunya tak sedap kan kejap. Selalunya tak sedap kan, rasa pahit lah apa semua kan. So that's why kerana dia tua lah tu, dia dah melebihi sedikit daripada tempoh matang dia tu. Jadi tu sebab kadang-kadang kita beli sayur dekat market dia tak apa sedap, dia pahit semua tu. Kerana biasanya farmers lah dia akan tunggu hingga betul-betul last minute baru dia harvest dan jual.
Kerana bila makin lama dia tunggu makin berat dan bila makin berat tu makin tinggilah harga boleh jual tu. Yang macam mana saya tahu ni pasal saya adalah seorang petani juga daripada tahun 2006 hinggalah 2020. 14 tahun saya seorang farmer, saya seorang petani sayuran organik dekat Parit Muntah, Perak. Sehinggalah tahun 2020 apabila saya jatuh sakit. Lepas tu saya stop buat kebun sayur tersebut. So jadi selama 14 tahun saya menjadi seorang farmer. Jadi ini semua trik-trik dia. Trik-trik semua yang semua orang tahu, semua farmer tahu. Kita akan harvest apa-apa sayuran ni, kita akan harvest betul-betul last minute. Okey, ni ada adik dia apa ni? Ni adalah bahan-bahan terbuang, bahan kompos yang kita boleh recycle balik. Kita boleh gunakan sebagai mulching, KP bubuh. Apa dia tu koyum? Kertas. Kertas pun boleh juga kita boleh gunakan sebagai mulching. Ni yang kita collect kulit kentang lah. Uncang teh, uncang kopi, semua tu dia akan bubuh kat sana. Okey, letak. Waalaikumsalam Cik Hafiz, kawan saya ni salah seorang usahawan OKU lah, usahawan OKU yang berjaya. Terima kasih Cik Hafiz kerana menyertai saya hari ini, petang ni. Ya, memang cukup nyaman petang ni tengah menunggu masa nak hujan ni. Rasa hujan dah rintik-rintik dah sikit ni. Okey, apa benda lagi? Kat mana lagi kita cakap tadi? Kat mana kita berhenti tadi? Okey, pasal farmer tadi. So jadi itu memang trik-trik dia sebagai seorang farmer, komersial lah, commercial farmer, tak kira lah organik ke konvensional ke, itu adalah trik-trik commercial farmer. Kita akan tunggu hingga betul-betul last minute sebelum kita harvest untuk dijual. Makin lama kita tunggu, supposedly hasil tu akan jadi lebih berat lah. Lebih berat maknanya lebih banyaklah duit kita, lebih tinggilah harga yang kita jual tu. Kerana sayur, semua orang tahu lah, sayur dijual mengikut nilai nilai timbangan ya, lagi berat lagi mahal, ya. So itu adalah antara trik dia, dan banyak lagi trik-trik lain. InsyaAllah nanti kita akan share lagi. Sebenarnya saya rasa tak boleh nak lama sangat kat luar ni, dah mulalah hujan sikit-sikit ni. Kita tunggu koyum siap transfer pokok salad tu ni, dan lepas tu saya rasa terpaksa stop lah kerana dah mula nak hujan sekarang ni. Dan kalau ada apa-apa soalan last minute ni sebelum saya stop ni, boleh tanya apa-apa soalan berkaitan dengan gardening, berkaitan dengan kebun, apa-apa nak tanya boleh tanya. InsyaAllah saya boleh jawab. Saya akan jawab sekarang, saya akan jawab on the spot. Okey, dan sambil-sambil tu minta tolong support saya, especially dua produk terbaru saya, iaitu daun stevia kering dan juga lemon kering. Kesemuanya ada hasil daripada kebun kecil tepi rumah kami. Itu ni adalah hasil kami sendiri, hasil usaha kami sendiri. Semuanya kami buat sendiri, dengan usaha untuk kehidupan kami lah. Bukannya nak senangkan nak kaya, tapi untuk sekadar keperluan kehidupan kami sekeluarga. Dan sambutan alhamdulillah setakat ni okey, alhamdulillah dah mula banyak jualan. Dan satu pack cuma RM5 saja stevia kering. So macam kalau saya guna untuk 1 jug 1 liter tu, saya cuma guna dalam 3 helai daun pun dah mencukupi, dah cukup manis dah cukup sedap dah. Kalau nak buat lebih pun tak apalah, ikut terpulang ni. Tapi cuma satu dia, stevia ni jangan bubuh terlalu banyak. Bila kita bubuh terlalu banyak, dia akan jadi, dia punya manis tu dia akan jadi terlalu manis hingga jadi macam pahit-pahit sikit. Jadi jangan guna terlalu banyak. Macam bagi saya 3 helai pun dah cukup dah daun stevia tersebut. Jadi kalau nak beli tu boleh contact saya terus. Kalau dekat tuan-puan dekat dalam platform, kalau tuan-puan dekat dalam Shopee ni boleh tengok yang ni. Ini saya showcase kat sini. Ini adalah stevia kering. Daun stevia kering. Satu pack 100 gram. 1 gram tu banyak sebenarnya. Memang banyak. Memang banyak. Sungguh memang rasanya kalau saya guna 3 helai, sekali guna 3 helai pun berminggu-minggu boleh tahan. Itu
RM5 saja untuk satu pack 100 gram. Ataupun ni satu lagi produk kami ialah slice lemon. Lemon tu kita boleh guna sebagai air detox, orang selalu guna untuk detox, ataupun kita guna bancuh teh ke bancuh kopi. Kopi pun saya boleh lemon. Kopi bubuh lemon 2 atau 3 hirisan tu, dan kemudian rendamkan tu untuk dibuat minuman. Untuk buat masakan pun boleh, orang buat steam limau, apa-apalah terpulang. Tapi lemon ni adalah lemon kering. Jadi lemon kering ni dia boleh tahan lebih lama, boleh simpan dalam bekas, simpan dalam suhu bilik pun boleh bertahan sehingga setahun. Macam-macam kegunaan lemon kering ni. Biasanya orang buat air ataupun orang buat detox lah. Air detox pun macam bubuh dekat dalam air biasa, simpan dalam peti ais semalaman sebelum diminum kan, ataupun lebih lagi. So itu adalah lemon kering. Lemon kering ni murah sikit, RM4 je satu pack, 50 gram. 50 gram pun besar pack dia. Memang lama boleh tahan. Then of course our best seller setakat ini ialah bunga telang biru. Teh bunga telang biru itu pun salah satu juga hasil tanaman kami sendiri, pokok bunga telang, dan dikutip setiap hari oleh anak-anak kami 3Qs ni, dan mereka lah yang tolong proses, tolong jemur, tolong kutip bunga, tolong jemur. Semua tu dijemur secara manual lah, stevia dan juga lemon tu. Sun-dried tu kata sun-dried, kerana dijemur menggunakan kuasa matahari. Kerana Sejak saya sakit ni macam-macam ubat orang promote, macam-macam benda. Tapi pada saya ubat yang terbaik, bukan ubat lah, suplemen. Tapi pada saya suplemen yang terbaik adalah suplemen yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah suplemen yang terbaik. Dan juga kita semua tahu apa benda yang baik. Contohnya macam habatus sauda, kita semua tahu baik. Sena orang tahu semua baik untuk detox, semua untuk detox, untuk cucikan perut apa semua. Stevia orang semua tahu baik sebagai satu jenis pemanis tanpa kalori yang selamat untuk pesakit diabetes. Lemon orang tahu baik, banyak benda orang tahu baik, orang tahu kegunaannya baik. Tetapi yang jadi tak baiknya apabila benda itu diproses dan ditambahkan dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Macam benda ni saya banyak dah terkena, especially masa saya mula-mula sakit itu. Orang bagi ubat kerana ketika itu ada pada peringkat awal tu saya punya gula tiba-tiba naik, saya punya darah tinggi tiba-tiba naik. Ini adalah kira dalam masa selepas saya kena stroke tu lah, semuanya naik. So jadi untuk mengawal benda tu macam-macam lah orang recommend, orang nak bagi ubat tu, orang bagi ubat ni. Tapi yang saya heran tu, ada pernah orang bagi saya ubat, dia kata ni ubat untuk turunkan kencing manis, untuk diabetes. Tapi bila saya makan ubat tu, manis amat. So apakah logiknya di sini kita makan ubat yang dikatakan mengandungi bahan-bahan tumbuhan, buah-buahan dan tumbuhan-tumbuhan asli yang memang secara tradisinya digunakan untuk kencing manis, tetapi kita tambahkan pula lagi gula kat dalam tu. So apakah logiknya di situ? So jadi pada saya, kita nak guna benda natural boleh, alhamdulillah boleh, tetapi janganlah campur dengan benda-benda lain. Guna secara asal sebagaimana diturunkan, sebagaimana dikurniakan kepada kita, yang itulah yang kita gunakan. So that's why tadi bunga telang biru, stevia, lemon, yang itu semua tak campur apa-apa. Saya tak campur apa-apa. Kita keringkan secara natural dengan bantuan matahari. Dan itulah yang kita gunakan. Itulah yang saya gunakan selama ini. So, jadi itulah yang saya berkongsi dengan tuan-puan dan puan-puan semua. Boleh, kalau dekat sini, dekat dalam Shopee ni, boleh terus klik dekat link saya kat situ. Boleh terus tengok dalam store saya tu untuk ketiga produk terbaru kami ni. Teh bunga telang biru, stevia kering dan lemon kering. Ya, nak beli tiga-tiga pun alhamdulillah. Sedikit pun sokongan tuan-puan amat kami sekeluarga hargai. Dan kalau tuan-puan dekat dalam platform biru ni, boleh klik link kat bawah tu atau boleh contact saya terus untuk cara-cara mendapatkan produk-produk tersebut. Jadi nampaknya kita terpaksa stop awal hari ni, dah mula hujan dah ni. Hujan ni tolong kemas. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana menyertai saya pada hari ini. Terima kasih, alhamdulillah, saya amat menghargai, saya amat menghargai masa yang anda luangkan bersama saya pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan, hari Sabtu pukul 6 petang. Kalau
Kalau cuaca okey macam hari ni lagi, tak hujan macam hari ni lagi, kita buat dekat kebun lagi. Kita buat dekat kebun kecil tepi rumah kami ni, dekat 3Q's Garden. Kalau hujan, terpaksalah kita buat dekat dalam bilik ni. Okey, lastly sebelum kita ni, kita tengok hasil kerja mereka hari ni. Sekejap saya gunakan dekat platform ni dulu. Okey, ini pokok stevia yang telah Koyum tanam tadi. Okey. Okey, pergi bawa. Koyum. Mak ada bawa dah. Okey. Tunjuk mana? Bagi tahu dekat ni pokok salad yang tanam dia. Okey. Sekejap. Cerita kat orang. Cerita kat orang Okey, kita tengok kat sini pula. Okey, ni pokok stevia, anak-anak pokok stevia yang telah Koyum transfer tadi dekat kotak. Okey. InsyaAllah kita akan berikan dia masa 2 ke 3 minggu Ayat, lagi. yang ni kopis Bukan. Salad. Okey. Yang ni salad yang Koyum buat tadi. Koyum kami ada semai daripada biji benih, lepas tu kami pindahkan ke kotak sini. Kita letaklah. Okeylah. Koyum tanam ni. Okey. Okey, so finally yang tu pokok betik renek. Pokok betik renek ni kalau nak memang kena datang sendirilah. Kami tak boleh nak post. Minta maaf, kami tak boleh nak post. Kalau nak kena datang sendiri. Kad ni pun tebal. Okey, kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Hari Sabtu minggu depan pukul 6 petang juga ya. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih banyak-banyak. Thank you for your time. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Happy weekend.